السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat, dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, tidak ada lafaz dan tidak ada perkataan yang lebih besar yang diucapkan oleh seorang muslim melainkan perkataan Alhamdulillah, sama ada ketika dia mendapat nikmat ataupun ketika dia mendapat musibah. Pada kuliah yang lepas, jika tuan-tuan masih ingat, tajuk yang kita bincangkan berkaitan dengan ad-du'a wal-adhkar, doa-doa, al-ad'iyah, doa-doa dan juga zikir-zikir. Kita telah membahaskan berhubung dengan at-tasbih, iaitu mensucikan Allah. Subhanallah. Kita telah sebut beberapa perkara yang berkaitan dengan at-tasbih. Pada malam ini insya-Allah kita akan bincang berhubung dengan at-tahmid ataupun alhamd, hamdallah, iaitu alhamdulillah, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Selalunya perkataan alhamdulillah akan dikaitkan dengan syukur. Bila kita mendapat sesuatu nikmat, kelebihan, kurniaan, rezeki, kelebihan, sama ada diri kita, keluarga kita, apabila kita mendapat nikmat, kita diajar oleh baginda Nabi untuk mengucapkan alhamdulillah. Sebab itu, kalau tuan-tuan perhatikan atau melihat di dalam kehidupan kita, bila kita dianjurkan untuk membaca alhamdulillah, kalau kita halusi perbuatan-perbuatan yang kita digalakkan, disunahkan, dianjurkan, dituntut untuk kita bertahmid, mesti berkaitan dengan nikmat. Sebagai contoh, kita bangun daripada tidur, dibangkitkan, dihidupkan semula, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan dan kekuatan. Kita mulakan dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalimahnya alhamdulillah. Demikian juga kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyebut alhamdulillah ketika memakai pakaian.
pakaian baru, kita dapat nikmat, kan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa man labisa thawban faqal, sesiapa yang memakai pakaian, pakaian merupakan nikmat. Ni pakaian, libas. Sebab itu orang Islam dia kena pakai pakaian yang elok, bersih dan sesuai dengan kedudukan dia. Kita dah sebut dalam hadis, Nabi SAW melihat seorang lelaki memakai pakaian yang lusuh, buruk, selekeh. Lalu Nabi SAW panggil. Dalam hadis yang selalu kita baca, Nabi tanya dia, ada duit tak? Ada harta atau tidak? Nabi tanya dekat lelaki tersebut, engkau ada harta ke tidak? Dia kata ada. Daripada mana kau dapatkan harta engkau? Dia kata daripada minal ibil wal baqar wal ghanam, daripada jual unta, lembu, kambing, berniaga. Nabi kata pakai pakaian yang elok, yang sesuai dengan kedudukan engkau, maksudnya sesuai dengan kemampuan engkau. Kerana Allah suka melihat hambanya menzahirkan nikmat yang diberikan. Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan kesenangan, kau pakai bagi elok-elok, jangan duk tunjuk kata tak ada duit. Nabi tegur. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata, pakailah pakaian yang apabila kamu keluar kepada masyarakat, kamu akan menampakkan keterampilan yang menimbulkan suatu perasaan yang orang hormat dan orang nampak haibah, yakni kehormatan. Nabi suruh pakai. Dalam hadis Nabi sebut Allah suka melihat nikmat yang dia berikan itu dizahirkan. Maka orang Islam bukanlah kata kita suruh pakai pakaian yang mahal. Kadang-kadang yang mahal pun merepek. Saya pergi tengok di shopping komplek. Saya tak boleh sebutlah, nanti orang saman pula. Brand-brand yang mahal ni, yang harga ribu-ribu ni, kita tengok pun macam pelik. Kasut besar macam boot pi bendang tu, besar tak sangka kasut dengan tapak tinggi. Brand-brand ni yang mahal-mahal ni, kan? Tentang pergi shopping komplek, Pavilion, Fahrenheit, yang mahal-mahal tu boleh tengok brand-brand ni. Pergi ke Penang, Geni ke Paragon ke, boleh tengok berapa mahal. Tapi bila kita tengok, Masya Allah, baju macam kain kelawar tapi tengok 500-600 ringgit. Orang Islam ni dia bukan disuruh pakai mahal, dia pakai elok, pakai bagi nampak. Dan kita dilarang memakai libasus syuhrah, pakaian yang bila kita pakai dia nampak pelik. Orang tengok, orang ke, bawang ke, sarung cempedak ke, merewang, merebang lagu payung terjun. Dipanggil libasus syuhrah, pakaian glamour, pakaian yang nak cari, nak attract, nak cari perhatian, dia blend daripada orang. Dia tak pakai, kan? Macam kita mari masjid, pakaian orang mari masjid lah, bukan macam nak pergi perbarisan hari kemerdekaan.
Dia sesuai tertib. Jadi pakaian ini nikmat. Pakaian ini ialah rezeki. Jadi bila kita pakai pakaian, wa man labisa thawban faqal, apabila kita pakai pakaian, kita baca apa? Kita tak baca subhanallah, kita tak baca la ilaha illallah, kita tak baca Allahu akbar, kita kata alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan, yang telah memakaikan pakaian kepada diri aku. Maksudnya nampak tak? Kaitan ucapan sebutan alhamdulillah dikaitkan dengan nikmat. Sebab itu tuan-tuan, di antara zikir yang sangat dituntut untuk kita membacanya ialah alhamdulillah. Sebab dalam kehidupan kita tidak dapat dihitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Itu satu, kan? Dia ada panjang lagi lah. Wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang Allah memberikan nikmat yang melimpah, dan tidak akan aku memperolehi nikmat ini melainkan dengan kurniaan Tuhan. Apa lagi kita baca alhamdulillah? Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga selepas daripada kita makan, yang ni makan. Tadi bangkit tidur, nikmat. Pakai baju, nikmat. Makan lagi nikmat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi, juga diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah. Kata Nabi, man akala ta'aman, sesiapa yang memakan sesuatu makanan, after it, selepas dia makan. Selepas dia makan, bukan sebelum, selepas. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan makanan ini, yang telah melimpahkan rezekinya kepadaku, dan tidak ada daya upaya dan kekuatan untuk aku memperolehi makanan ini, nikmat ini, melainkan dengan izin dan kurniaan Tuhanku. Saya sebut 2-3 benda ni nak mengaitkan supaya tuan-tuan faham besarnya alhamdulillah. Ia adalah lambang kepada syukur. Kita tidak pernah lupa untuk menyebut nama Allah selepas kita mendapat nikmat. Sebab itu sebelum kita nak terima kasih pada orang ramai ataupun sesiapa yang bagi nikmat kepada kita, terima kasihlah jamu saya makan, terima kasihlah bagi barang kat saya, terima kasihlah panggilkan kenduri, terima kasihlah. Sebutlah alhamdulillah. Kadang-kadang kita terima kasih itu bagus. Itu pun sebahagian daripada tuntutan agama, bersyukur kepada manusia. Tapi kita lupa hakikat yang sebenar, pemberi nikmat yang betul, yang benar, hakikatnya ialah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan. Kemudian dalam hadis yang lain, pentingnya kita menyebut alhamdulillah ini untuk memastikan besarnya alhamdulillah ni. Apabila tuan-tuan mendapat sesuatu atau mengikat nikmat tersebut, tuan-tuan faham atau tidak? Mendapat sesuatu, dapat kesihatan, dapat kedudukan, dapat kekayaan, dapat ketenangan, dan satu lagi saya nak sebut kepada tuan-tuan,
Saya ingat kita dah sebut di masjid ni ke di mana? Di masjid inilah, kuliah subuh. Rezeki yang umum ialah soal makan minum, soal harta benda. Yang ni tuan-tuan, semua orang dapat. Orang bukan Islam dapat, orang Islam dapat, orang Islam yang taat dapat, orang Islam yang fajir, fasiq pun dapat. Yang ni tak ada beza, tak ada keistimewaan. Sebab itu kalau kita nak bangga kita diberikan kekayaan, kita juga kena sedar bahawa kekayaan itu diberikan juga kepada orang bukan Islam. Dia tak ada keistimewaan. Semua orang dapat, semua orang boleh, dan Tuhan bagi pada semua makhluk. Tapi yang kita nak, yang mahalnya, yang sukar untuk diperolehi, khas, rezeki yang berbentuk khusus, rezeki tenang, rezeki ilmu, rezeki iman, rezeki-rezeki yang orang kafir tak dapat, orang Islam dia dapat. Orang Islam pun bukan semua orang dapat, orang-orang yang dipilih yang dapat. Ilmu, iman, apa lagi? Taqwa, sabar, redha, syukur, perasaan syukur, perasaan sabar, perasaan tenang. Tenang rezeki. Hadirin mukminin. Baik. Apabila tuan-tuan dapat nikmat, kita memperolehi nikmat, ajar mulut kita, ajar lisan kita, ajar anak-anak kita, keluarga kita untuk menyebut alhamdulillah. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi sebut apa? Nabi kata, "Law anna ad-dunya bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati thumma qala alhamdulillah kana alhamdulillah afdal min dhalik." Sesiapa daripada kalangan umat aku yang Allah memberikan kepadanya nikmat dunia, dia mendapat sesuatu nikmat dunia, kemudian dia menyebut alhamdulillah, ketahuilah bahawa sebutan alhamdulillah itu lebih afdal, lebih besar daripada apa yang dia dapat. Artinya apa? Menyebut alhamdulillah juga rezeki dan nikmat. Berapa ramai orang yang mulut dia berat, susah nak sebut alhamdulillah, nak terbit alhamdulillah tu susah, payah. Banyak dah dapat tapi tak keluar daripada mulut dia alhamdulillah. Lupa. Sebab itu bila kita ni tuan-tuan dapat nikmat, Allah mudahkan, ringankan, Allah ingatkan untuk kita menyebut alhamdulillah. Itu suatu nikmat. Baik. Dan tuan-tuan hadirin mukminin, apakah kelebihan bila kita sebut alhamdulillah ni? Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, sesiapa yang apabila diberikan nikmat disebut alhamdulillah, apa kata Nabi? Siapa-siapa yang dapat nikmat disebut alhamdulillah, nombor satu, nikmat itu tidak akan hilang daripada diri dia. Yang kedua, siapa-siapa bila dia dapat suatu nikmat, alhamdulillah, tahmid, dia memuji Allah. Apa yang dia dapat, Allah akan kekalkan nikmat itu. Nikmat itu tidak akan ditarik daripada dia. Yang kedua, dia akan diberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia dapat sekarang. Itu kesan, fadilat, kelebihan yang diperolehi oleh sesiapa yang sebut alhamdulillah. Tuan-tuan dapat satu rezeki,
alhamdulillah. Allah tak akan hilangkan nikmat itu, dan Allah akan tambah yang lebih besar daripada yang ada sekarang. Baik. Yang berikutnya, kita bukan sahaja disuruh untuk memuji Allah. Ini penting. Kita bukan sahaja disuruh untuk alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah ketika mendapat nikmat. Tadi dalam bahagian yang pertama, yang dapat nikmat ni semua alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, sebelum tu alhamdulillah ni biarlah padan dengan apa yang kita nak kata tu. Maksud saya, ni kena bagi jelas elok-elok. Sesuatu Islam ialah agama inti. Dia bukan agama luaran. Maksud saya, Islam, kalau kita label Islam ke, nama Islam ke, baca bismillah ke, baca doa ke, tapi kalau inti dia, pengisian dia, konten dia tak kena dengan apa yang Tuhan suruh, dia tak jadi halal. Boleh tak? Baik, mudah ya. Katakanlah kita nak buka kelab malam, disko. Macam mana kita nak bagi nampak elok sikit, nak bagi nampak halal sikit? Bukan halal sikit lah, halal banyak. Pertama, kita design kelab malam tu bagi ada kubah. Ni tu kena fikirlah ni, kita nak bagi disko Islamik. Kita buatlah ala-ala Arab sikit kan. Buat kubah sikit, buat pintu nak nampak macam Turki sikit kan. Ada ni sikit lah. Okey, nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan tulislah, sila masuk kaki kanan. Jangan lupa. Masuk kaki kanan. Jangan masuk kaki kiri. Masuk kaki kanan. Sebelum masuk, beri salam. Ni kita nak tak dia panggil nak bagi rasa tak berdosa sangat. Ni sekejap lagi saya akan bagi contoh lah. Saya nak cerita dulu, sekejap lagi saya bagi contoh. Jadi tuan-tuan, bila kita buat macam tu, dalam macam biasalah, menari, berencak apa semua, cuma mungkin kita tukar sikit dangdut Arab. Kita ambil lagu-lagu Arab yang lagu Arab tapi lagu di dangdut. Dangdut. Tapi dia bunyi Arab lah. Jadi tuan-tuan yang nak menari pun tak rasalah berdosa sangat pasal dengar macam orang mengaji. Faham? Jadi bila dah habis menari nak keluar, jangan lupa alhamdulillah. Agak-agak dia jadi halal lah. Dia jadi halal lah. Tuan-tuan, Masya Allah, disko ni disko syariah. Disko patuh syariah. Sebab orang kita dia tertipu, bahaya. Kita takut tuan-tuan, dia gunakan satu dua perkara yang dia nampak macam Islam, dia jadi Islam. Sebagai contoh, kita tengok sebahagian dalam industri hiburan kan, dalam industri hiburan yang artis-artis apa semua ni kan, yang menari, yang berlakon apa semua, bila dia dapat trofi, dia kata apa? Dia dapat anugerah pelakon ke, penyanyi ke apa ke, dia sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pegang trofi.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Tak ada, dia tak sebut. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah di atas rezeki dan juga anugerah pada malam ini. Syukur ya Allah. Dia masuk dah tuan-tuan. Ya tuan-tuan duduk di bawah pun alhamdulillah, alhamdulillah. Badan 2 kali 5 yang penyokong pun. Sebab itu dia tak boleh. Islam kalau kita mula dengan alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, lepas tu anak haram, kepala tak masuk, bukan. Kepala alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, haram jadah. Dia tak boleh, dia tak masuk. No. Macam pencuri penyamun. Kan? Curi. Banyak mana kita malam ni? Hang boleh apa? Curi tabung masjid, boleh apa? Aku ingat masjid ni tak kutip lama, dapat 500. Alhamdulillah, syukur ya Allah, rezeki mana. Tuan-tuan nampak saya nak pergi ke mana? Sebab itu Islam, dia tidak boleh, kita tak boleh menghalalkan. Pasal itu kadang-kadang majlis-majlis yang bergelumang dengan maksiat, yang ada padanya benda-benda yang haram, melanggar perintah Allah, cuba untuk dinormalisasikan, cuba untuk dihalalkan, cuba untuk diislamkan dengan doa pembuka, doa penutup, kemudian ada nasyid sikit ke, ada panggil tok lebih, ada 3 orang ke, terus dia jadi okey. Ini ialah penyalahgunaan agama. Sebab itu dulu ada penerbit filem yang bukan Islam, penerbit filem yang bukan Islam, dia nak rilis filem baru, dia buat sebelum nak launch, sebelum nak ditayangkan di pawagam, dia buat doa selamat. Tuan-tuan pun tak buat, pergi Mekah pun tak buat doa selamat. Dia nak tayang filem buat doa selamat, memohon keberkatan dan supaya Allah mempermudahkan urusan kita. Adakah benda tu menjadi halal? Tak. Sebab tu saya kata sebelum nak alhamdulillah ni, hang tengok dulu apa dia. Hang nak alhamdulillah ni, hang nak kata pitang mana, tempat mana, perbuatan apa, perkataan apa, pekerjaan apa. Buka-buka tak tahu lah. Oleh kerana Allah, saya tuan-tuan duk beri tak tahu, saya pun tak tahu surat khabar ada tak ada lagi lah. Ada lagi surat khabar lah. Orang jual lagi surat khabar. Saya pun tak tahu lah surat khabar ni ada tak ada, punyalah. Ada ya? Dalam tu ada nombor ekor. Ada keputusan nombor ekor, tuan-tuan tak tahu daripada mana keputusan nombor ekor? Soalan. Online lah. Cikgu kata online. Maklumat bukan cikgu main. Ini maklumat am, pengetahuan am, pengajian am. Dan satu orang dia beli surat khabar, dia tengok nombor dia ni. Alhamdulillah, Mu'ang. Awak abang, hang sebut alhamdulillah dulu. Aku cerita. Alhamdulillah. Awak nombor 1 kita. Alhamdulillah abang. Eloklah abang pasal apa hari ni hari Khamis, esok Jumaat. Abang orderlah nasi tomato ke sate mungkin hantar pergi masjid. Rezeki kita alhamdulillah. Banyak ke abang? Banyak. Eloklah saya pun teringin nak pergi umrah lama dah. Allah Ta'ala rezeki kita boleh pergi ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan. Tak kena, tak masuk. Sebab itu dulu saya tak tahu. Dulu mereka nak menghalalkan cinta antara laki perempuan ni. Saya tak tahulah tuan-tuan bercinta macam mana, kan? Tapi dulu orang bercinta, dia nak bagi halal. Tak tahulah kot tuan-tuan pun, mungkin muda-muda tak bercinta, tuan-tuan nak bercinta. Hubungan laki perempuan ni dia tak boleh melainkan pada perkara yang haruslah. Tapi nak bagi elok macam mana? Assalamualaikum.
dah semayang subuh ke? Hari ni dia baca Quran ke tak? Yang adik-beradik dia pun dia tak tanya, yang kawan tu dia pergi duk tanya. Tak nampak? Tak semayang subuh lagi. Awak tak semayang subuh. Subuh kena semayang. Nampak? Tajuk mayang subuh tapi hubungan lelaki perempuan. Yang bukan pada perkara yang dibenarkan. Tuan-tuan faham tak? Tak berdosa ke kita? Tak. Kita bukan cakap benda tak elok. Kita mengingatkan. Ada juga tuan-tuan yang pergi dating. Dia pun pergi dating lelaki perempuan ni. Pergi dating dah dating. Pergi inilah apa ni bahasa yang digunakan oleh Mahmud Jun nak beli motor tu. Nak pergi itulah di naik Vespa. Kan dia tanya bini dia ada berapa ringgit nak beli Vespa, nak pergi naik taman-taman tu kan. Lah tuan-tuan, jangan main-main. Bagus mereka ni. Mereka pergi berhenti semayang dulu. Belum mereka nak pergi berdating. Yang ni dia panggil Islamic couple. Mereka dah naik kereta sekali. Mereka dah couple. Mereka dah markah apa semua. Kita nak mayang tang mana ni? Allah, bagus tuan-tuan. Bagus. Yang ni dia panggil talbisu iblis. Supaya mereka rasa mereka tak buat benda yang salah. Alhamdulillah. Pasal itu saya kata, kalau orang yang isap rokok, saya tanya orang yang isap rokok, cuba tanya orang yang isap rokok. Saya dah tanya lama dah, tapi saya tak jumpa jawapan ni. Depa bismillah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Alhamdulillah. Silap pula dia kata kami bukan takat bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis isap alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Tak sampai hati nak baca. Kebanyakan tak bismillah. Sebab tu saya kata walaupun benda tu khilaf, tapi seelok-eloknya bismillah. Dan tuan-tuan mungkin kenal ada orang yang buat benda-benda yang haram. Cuba tanya mereka. Yang buat benda haram, yang mungkin minum ketum, kan, minum arak, lagi dahsyat lah, kan, yang main judi apa semua. Cuba tanya mereka. Mereka bismillah lah. Satu, itu menunjukkan keharaman, buruknya benda tu. Dia tak boleh masuk dengan kalimah-kalimah Allah. So boleh faham tak? Baik. Okey. Kita sambung. Bahagian yang kedua yang saya nak sebut ni, tadi kita kata membaca, mengucap, melafaz alhamdulillah dengan apa? Nikmat. Itu dapat nikmat. Simple. Bahagian yang kedua ialah mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah apabila mendapat musibah. So dia two way. You dapat nikmat, you dapat benda yang you suka, menyenangkan, kelebihan, rezeki, alhamdulillah, it's fine. Tapi jangan lupa, di dalam anjuran sunnah, di dalam anjuran agama, bila you dapat benda-benda yang menyakitkan, benda-benda yang menguji jiwa dan perasaan kita, musibah, bala, jangan lupa untuk alhamdulillah. So dia bukan hanya pada satu sudut, dua-dua. Seperti mana dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qal, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat sesuatu yang disukai, mendapat sesuatu yang seronok, yang dia suka, nikmat, mudah fahamnya nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apa dia? Alhamdulillah. Mendapat sesuatu yang seronok, melihat sesuatu yang seronok, berita yang baik, perkara yang elok, yang positif, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya disempurnakan kebaikan apa semua ni. Baik.
Wa idza ra'a ma yakrahu qal. Apabila dia melihat sesuatu yang tidak elok, yang dibenci, musibah, yang buruk, qal, Nabi akan berkata, alhamdulillah ala kulli hal. Dua-dua tu dia mula dengan word alhamdulillah. Ma yuhibbu ma yakrah. Sesuatu yang dia suka, sesuatu yang dia tak suka. Yang suka ringan, mudah, senang. Tapi yang beratnya yang kita tak suka, kita kena kata alhamdulillah. Menang alhamdulillah, kalah alhamdulillah. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah. Sehat alhamdulillah, sakit alhamdulillah. Kahwin alhamdulillah, bercerai alhamdulillah. Naik alhamdulillah, jatuh alhamdulillah. Sebab tidak ada apa-apa yang Tuhan takdirkan buruk. Naik elok, jatuh elok. Untung elok, rugi elok. Sehat elok, sakit elok. Nampak? Betul tak? Saya akan buktikan dalam hadis. Sebab tuan-tuan, pasal apa kita kena puji Allah? Benda yang tak elok. Tak elok tu masalah kita. Yang tak elok tu yang luar tau. Hakikatnya elok tak? Elok. Baik, saya cerita kat tuan-tuan. Kita ambil satu hadis. Kita ambil dua hadis. Tuan-tuan tengok, dua-dua hadis ni menunjukkan bahawa ketika kita mendapat sesuatu yang pada zahirnya buruk, sakit ke, rugi ke, apa ke, kita memang kita tak suka, tapi hakikatnya yang kita tak suka itu baik. Wa asa an takrahu syai'a. Quran kata wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Allah kata benda yang hangpa benci tu dia baik untuk Allah. Boleh jadi benda yang hangpa benci, wa asa, boleh jadi, barangkali sesuatu yang hangpa benci dia baik untuk kita. Cuba tengok dalam satu hadis. An Abil Ash'ath As-San'ani annahu raha ila masjid Dimashq wa hajjara birrawah. Abul Ash'ath As-San'ani, satu orang yang digelar Abul Ash'ath As-San'ani, annahu raha ila masjid Dimashq. Dia telah pergi menuju ke masjid Damsyik. Dimashq, Arab sebut Dimashq, Melayu sebut Damsyik, Damascus di Syria. Wahajjara birrawah, dia pergi dalam keadaan yang panas terik, tengah hari rembang dia pergi. Falaqiya Shaddad bin Aus wassunabihi ma'ahu. Abul Ash'as ni dia on the way pergi masjid Damsyik. On the way dia nak pergi, tengah hari rembang ni, hangat-hangat ni, dia jumpa dengan dua orang, Shaddad bin Aus dengan As-Sunabihi. Depa dua berjalan sekali, dia seorang jumpa bertembung. Faqultu, kata Abul Ash'as, dia kata, aina turidani yarhamukum Allah. Hampa dua, turidani. Aina turidani. Hampa dua ni nak pergi mana? Semoga Allah merahmati hampa dua. Hampa nak pergi mana kan? Dia kata, qala nuridu hahuna ila akhin lana maridin na'uduhu. Kata Shaddad bin Aus dengan As-Sunabihi, kami nak pi melawat kawan kami, dia sakit.
Dia tak sihat. Jadi kami nak pergi tengok dia lah ni. Kata Abul Ash'as As-San'ani, jom, aku pun nak pergi sekali. Nak pergi ziarah orang sakit. Fantalaqtu ma'ahuma hatta dakhala ala dhalika rajul. Depa pun pilah bertiga pergi melawat kawan yang sakit tu. Boleh kawan ni sakit. Okey, kita jangan, tuan-tuan, kita jangan tunggu yang sihat ya, kita nak pergi melawat, yang sakit pun kita pergi melawat lah kan. Yang menang pun kita pergi melawat, yang kalah pun pergilah melawat tu imam. Jangan lupa kan. Ini dia pergi tengok orang menang ya. Orang kalah dia. Faqala lahu, depa pun tanya dah, kaifa asbahta? Hari ni, pagi ni macam mana hang rasa? Hari ni okey tak? Tuan-tuan tengok orang beriman. Orang beriman ni. Tengok orang beriman. Dia kata, ni dia sakit ni. Dia sakit, dia beriman, dia bertakwa. Dia kata apa? Bila depa kata dekat dia, how are you today? Kaif haluka? Macam mana hang punya hari ni? Pasal dia sakit, dia kata, asbahtu bi ni'matin. Asbahtu bi ni'matin. Aku berpagi-pagi dengan nikmat daripada Allah. Sedangkan dia sakit. Tengok tuan-tuan, orang beriman, orang yang saleh, dia melihat kesakitan itu suatu nikmat. Pasal itu dia kata alhamdulillah. Faqala lahu Shaddad. Shaddad kata dekat yang sakit tu, abshir bi kaffaratis sayyiat. Faqala lahu Shaddad bin Aus kata dekat dia, abshir bi kaffaratis sayyiat wa hattil khataya fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Shaddad kata kat kawan dia yang sakit, bergembiralah dengan penyucian dosa-dosa engkau. Bergembiralah dengan gugurnya segala dosa-dosa yang engkau lakukan, kerana aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Shaddad ni bila dengar kawan ni, bila dia bertanya dekat dia, macam mana hang hari ni? Alhamdulillah, aku dapat nikmat. Hang sakit, hang boleh kata nikmat. Elok dia dengar kawan tu kata macam tu, kawan tu bersyukur, kawan tu rasa seronok dia sakit. Shaddad terus masuk, Shaddad terus cakap, bergembiralah, Allah gugurkan dosa hang, Allah padam segala kesalahan hang, kerana aku mendengar Nabi berkata. Apa Nabi kata? Apa yang Shaddad dengar? Apa kaitan dengan kawan ni kata aku mendapat nikmat sedangkan dia sakit? Kita azan dulu. Sekali lagi saya akan baca apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Lelaki ni sakit, terbaring di tempat tidur dia. Tapi tuan-tuan, bila orang tanya dia, alhamdulillah, aku di dalam nikmat. Tapi kalau kita nak kata, tuan-tuan, ini makam tinggi lah. Tuan-tuan, saya takut sakit tuan-tuan silap faham. Doktor, saya pergi cek gigi. Doktor duk tekan-tekan gigi. Sakit ke? Tuan-tuan abang sakit pun. Pasal dia nak tambah ubat bius tu. Saya kita tuan-tuan pergi baca hadis ni. Sakit? Alhamdulillah. Tak berasa apa. Jangan tuan-tuan. Jangan. Sakit. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerang kesakitan. Wah, ra'sah, Nabi kata. Wah, ra'sah, aduh, sakit kepala aku. Kata para ulama, menyebut perkataan begitu tidak dilarang. Aduh, sakit saya ni ustaz. Jangan, melainkan tuan-tuan ni tak apalah, mungkin makam hebat kan. Tapi nak sebut tu tak salah. Jatuh tertomeh tergolek. Macam mana tu Imam? Alhamdulillah, tak pula puasa apa. Tengok duk cakap. Abang, yang tak bolehnya apa? Tuan-tuan sakit, orang tanya sakit dah tu Haji? Sakit Abang Haji? Sakit Pak Haji? Sakit. Aduh, sakit saya memang sakit ni, pedih ni. Dia puasa ni. Yang tu tidak termasuk di dalam perkataan yang dilarang. Yang dilarangnya bila tuan-tuan kata sakit tak? Sakit lah. Tak tahu semayang tak berhenti duk sakit juga. Yang orang lain tak semayang tak sakit pun. Yang tu jahanam. Yang tu jangan. Berhenti tak abang kata sakit sudah. Tapi kalau nak cantik lagi, alhamdulillah, sakit tu sakit lah, alhamdulillah dia pergi sihat lama dah. Yang tu lagi kemah. Macam mana tu Imam tak makan Alhamdulillah saya tak boleh nak makan. Tapi tak apa, mudah makan habis dah ni, semua puasa dah ni, metu apa lah dia tarik sikit. Subhanallah, Masya Allah. Kalau dia mati, kita pibuh bunga. Keramat. Artinya orang yang senantiasa positif. Dia kata dulu saya dah makan macam-macam dah ustaz, mai tua-tua ni tak apalah, orang tarik sikit. Dulu sihat elok lah, pi kata dah, mai tua-tua ni tak larat. Okey lah kan. Nampak? Tak apa, saya nak bagi tuan-tuan sambung ni. Lepas tu kata Syaddad, aku mendengar Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, Inna Allah azza wa jal yaqul, Allah berfirman. Tapi ini bukan Quran, hadis. Allah berfirman, Nabi bersabda, Allah berfirman. Tapi kalau Arab yaqul, qala yaqul, tak apalah kan. Allah kata apa? Dekat orang yang bila dia sakit, alhamdulillah. Bila dia susah, alhamdulillah. Apa Allah kata? Apa yang Allah sebut kepada hamba-hamba dia? Tuan-tuan, Masya Allah, orang yang sakit, orang yang diuji, kalau dia dengar apa yang Allah janjikan ni, tenang. Dia kata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inni idza btalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan, apabila aku menguji, ibtalaitu 'abdan, apabila aku memberikan suatu ujian, 'abdan, kepada mana-mana hambaku, min 'ibadi, daripada hamba-hambaku, mu'minan, yang dalam keadaan dia itu beriman, fahamidani, dia memuji aku. Allah kata apabila aku menguji seseorang, aku memberikan kesakitan kepada dia, dia memuji aku. Fahamidani, dia memuji aku, tuan-tuan. Allah kata dia memuji aku. Ala mabtalaituhu, di atas apa yang aku uji dia.
Bukan di atas apa yang aku berikan nikmat kepada dia, di atas musibah yang aku beri, dia memuji aku. Apa kata Allah? Fa innahu yaqum min madji'ihi dzalika kayawmin waladatu ummuh. Dia bangkit daripada sakit dia itu. Apabila dia sihat, dia boleh bangkit seperti sedia kala. Dia bangkit seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya. Sesiapa yang ketika dia sakit terlantar, diuji, dia memuji Allah, dia bersangka baik dengan Allah. Allah kata apa? Raja'a kayawmin waladathu ummuh. Dia bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Itu janji aku. Sebab itu syahadat kata apa tadi? Syahadat kata gembiralah, dihapuskan dosa, dibersihkan segala kejahatan kau. Tak berhenti setakat itu. Allah sambung lagi. Allah kata apa? Wa yaqulur rabb azza wa jal ana qayyadtu 'abdi wabtalaituhu. Aku telah memberikan dia sakit, aku telah menghalang dia, aku telah mengikat dia. Betul tak? Orang sakit tak boleh pergi masjid, orang sakit tak boleh buat ibadat macam dia sihat. Allah kata qayyadtu, aku ikat dia. Allah kata aku ikat dia, aku halang dia, aku sekat dia, aku tak bagi dia buat. Pasal dia sakit, sakit tu aku yang bagi. Tapi dia puji aku. Allah kata apa? Wa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahih. Allah perintahkan malaikat tulis pahala penuh macam mana waktu dia sihat, hampa tulis penuh macam tu waktu dia sakit. Sebab masa dia sakit, dia tak boleh buat, dia tetap puji aku. Ada hadis lain kan, yang tuan-tuan dengar masa Covid hari tu, pakat duk baca tu. Sesiapa yang ketika sihat, ketika mukim, dia melakukan amalan, ketika sakit, dia tak boleh buat macam dia sihat, dia tak boleh lakukan seperti mana keadaan dia ketika sihat, dia buat lebih kurang takat mana dia mampu, dihalang oleh kesakitan yang dia tanggung, pahala sama. Tuan-tuan nampak? Allah kata, Allah sebut, Allah kata dia terhalang oleh aku, qayyadtu, aku mengikat dia, tapi aku bagi pahala penuh. Dia tak boleh sembahyang berdiri, aku bagi dia sakit, dia sana sembahyang duduk. Dia tak boleh main masjid pasal dia sakit, aku ikat dia di rumah, tapi pahala macam di masjid. Siapa nak cari? Kan? Piramli tanya, kenapa tak ambil cuti? Saya kerja makan gaji hari, tak main, tak dapat lah. Tapi Tuhan, kita tak buat pun dia bagi. Ada tuan-tuan jumpa satu orang yang tak buat bagi? Makhluk tak ada, Tuhan saja yang buat. Tuan-tuan duduk di rumah, tak nampak tu imam 3-4 hari, sakit, tak boleh main, pahala penuh. Kan? Nampak? Dengan syarat dia memuji Allah. Baik, last satu hadis lagi. Hadis ni tadi saya tengok scroll dalam Facebook, ada satu perkongsian seorang doktor, kalau tak silap saya, di Sabah. Saya tak silap, saya pun lupa dah baca, yang Allah uji dengan kematian anak yang berusia 5 tahun lebih, yang mana berlaku dengan begitu pantas. Dan saya duk tengok dalam Facebook tu, ayah dia tu, seingat saya doktor yang baru, sebab saya nampak dia bertugas musim haji baru ni. Dia pergi dengan isteri dia buat haji tu, dia doktor haji, nama Jihad tak silap saya. Dia anak dia meninggal 2-3 hari lepas. Ingat dalam 3-4 hari lepas dia tulis, begitu cepat benda berlaku. Demam, bagi ubat, kemudian kebah, bawa pergi ke hospital, drop dengan begitu pantas. Bukan kata biar 5-6 hari, baru berlaku dalam 2-3, dalam ingat sehari 2 hari macam tu ya. Dalam tempoh tak sampai seminggu, Allah ambil balik
Tuan-tuan bayangkan dalam usia 5 tahun, anak yang berusia 5 tahun dalam keadaan yang first child, anak pertama. Masa saya tengok dalam gambar Facebook tu, ada seorang tu je lah, anak dia tu lelaki. Apa kata Nabi? Tapi bila saya baca dia punya, baru dia berpisah dengan anak dia 2 bulan, tapi buat lagi bertugas 2 bulan tinggal anak dia umur 5 tahun. Yang meninggal tu lah, baru, maksudnya baru balik haji, dapat duduk balik berapa lama, Allah ambil terus. Tapi dalam penulisan dia tu, subhanallah, tidak ada langsung kata-kata yang menggambarkan dia kecewa, dia marah, dia protes. Alhamdulillah, segala ditentukan oleh Allah, dia bersyukur. Dia sangat apa orang kata, tertib tulisan itu. Walaupun ujian itu besar. Anak, apa kata Nabi? Dalam satu hadis yang selalu kita dengar, yang banyak kita baca, idza mata waladul abdi, apabila mati anak hamba aku, walad. Allah kata bila mati saja anak, mana-mana anak di kalangan hamba aku, qala Allah, Allah bertanya lil malaikati, Allah panggil malaikat, Allah tanya, qabattum walad abdi, hampa telah ambil nyawa anak hamba aku? Qabattum walad abdi, hampa telah cabut nyawa anak hamba aku? Wa huwa a'lam, Allah tahu, Allah lebih maha mengetahui. Malaikat tidak boleh mencabut melainkan dengan titah perintah Allah. Tak akan boleh malaikat mencabut dengan izin Allah, kecuali dengan izin Allah. Allah tanya, qabattum walad abdi, hampa dah ambil nyawa anak kepada hamba aku, kekasih dia, cahaya mata dia? Qabab fayaqulun, malaikat kata na'am, ya, kami telah selesai, kami telah ambil nyawa dia. Allah kata lagi, qabattum thamarata fuadih, kamu telah ambil jantung hati dia, kamu telah ambil kekasih hati dia, kamu telah ambil penghibur hati dia, kamu telah ambil buah hati dia. Naam ya Allah. Mala qala abdi, Allah tanya malaikat, ketika hampa cabut nyawa anak hamba aku, ketika hampa ambil buah hati dia, jantung hati dia, kekasih hati dia, manusia yang dia cinta dan kasih, anak yang masih kecil, dia kata apa kat aku? Dia sebut apa dekat aku? Allah tanya, wa huwa a'lam, dia maha mengetahui. Allah tanya, madza qala abdi, apa yang hamba aku sebut ketika hampa ambil nyawa anak dia? Apa yang dia kata dekat aku? Fayaqulun, malaikat kata, ketika kami mencabut roh anak yang dia kasih, yang dia sayang, hamidaka, dia memuji engkau ya Allah, dia memuji engkau, hamidaka, dia memuji engkau di atas ujian itu, wastarja'a, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkataan yang dia sebut, yang dia ucapkan. Tuan-tuan boleh bayang, malaikat bagi tahu ketika kami ambil nyawa dia, ketika dia terpaksa berpisah dengan anak yang masih kecil, dia memuji engkau. Fayaqulullah, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ubnu li'abdi baitan fil jannah, binalah sebuah rumah, istana di dalam syurga untuk hambaku itu, wasammuhu baital hamd, dan namakan rumah itu dengan rumah pujian. Dia bukan sahaja dapat bersama balik dengan anak dia, pasal apa kita kata dia dapat bersama balik dengan anak dia? Tuan-tuan, kalau dapat rumah dalam syurga, apa maksud dia? Kalau ada rumah dalam syurga, apa maksud dia? Dia ahli syurga.
Tak mungkin ada rumah dalam syurga tapi ahli neraka. Sudah pasti apabila Allah menjanjikan sebuah rumah di dalam syurga, tentulah dia kalangan ahli syurga. Dia akan bersama dengan anak dia, dikumpulkan balik di dalam syurga, dan dia akan dapat istana besar syurga. Kerana dia memuji Allah ketika dia diuji dengan ujian yang besar. Tuan-tuan nampak? Apa kesimpulan yang saya nak buat? Dikala kita mendapat sesuatu yang menggembirakan, kita memuji Allah. Kita jangan jadi lagu sebahagian manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Tuhan bagi nikmat dekat dia, dia kata akraman. Tuhan muliakan aku. Ketika Tuhan tarik nikmat, Tuhan penaya aku. Saya mengajak diri saya dan tuan-tuan, kita tidak akan sunyi, saya dan tuan-tuan tak akan sunyi daripada ujian buruk dan ujian elok. Ketika baik, ketika buruk, ketika susah, ketika senang, alhamdulillah. Besarnya kalimah tersebut. Dan satu lagi tuan-tuan, kita alhamdulillah, tapi yang ni tuan-tuan kena hati-hati lah. Bila kita nampak kan satu orang kena musibah, kita tak nak musibah tu kena pada kita. Kita jangan lupa, yang menyelamatkan kita, yang menjaga dan melindungi kita Allah. Puji dia. Tuan-tuan tengok satu orang kena musibah, tuan-tuan doa kebaikan untuk dia. Tapi tuan-tuan jangan lupa puji Allah. Pasal apa? Tak kena benda tu kat tuan-tuan bukan pasal tuan-tuan pandai. Tak kena kat tuan-tuan bukan pasal tuan-tuan hebat. Tak kena dekat kita pasal Tuhan tak bagi kena. Alhamdulillahilladzi, baca apa? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang kena kepada dia, yang telah melindungi aku daripada bala yang kena pada dia. Allah sayang pada aku, Allah melebihkan aku daripada makhluk yang lain. Siapa yang baca perkataan ni, doa ni, bala itu tidak akan kena pada dia. Memuji Allah ketika kita diberikan keselamatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.